Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua di rumah ataupun di studio yang sedang menyaksikan inilah. Wani nak cakap sekarang ini anda sedang menyaksikan Mahir at Didik TV bersama saya host anda, Wani Carey. Baiklah, adik-adik yang dekat luar sana kan. Mungkin ada yang tidak tahu Mahir ni sebenarnya program apa. Tapi tunggu dulu, Kak Wani akan terangkan sebab apa. Wani nak ingatkanlah kepada anda semua untuk sentiasa menjaga SOP. Bagaimana caranya? Dengan sentiasa cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting, apabila kita berada di tempat awam ataupun di tempat sesak, make sure kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey? Alright, seperti anda semua sedia maklum, pagi tadi Kementerian Pendidikan Malaysia baru sahaja melancarkan program pendidikan dan inilah dia antara satu program iaitu program Mahir kita adakan untuk sama-sama kita meneroka lebih mendalam tentang subjek-subjek yang akan kita kupas untuk pelajar-pelajar sekolah rendah. Lebih-lebih lagi untuk hari ini kita akan belajar subjek pendidikan seni visual tahap 1. Macam mana tu Kak Wani sendiri pun macam dulu masa sekolah rendah ambil tak pendidikan seni. Kak Wani pun tak ingatlah, dah lama dah tinggal. Tapi jangan risau. Hari ini adik-adik yang menonton di rumah sekarang ini, kita akan bawakan guru jemputan khas untuk sama-sama kita tahu lebih mendalam macam mana nak dapat skor tinggi untuk subjek ni kan. Tapi sebelum tu kita nak tengok dululah profil guru jemputan kita pada hari ini. Jom. Itu dia profil guru jemputan kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Okey, Cikgu Nur Azlan. Kalau murid-murid di sekolah selalu panggil Cikgu apa? Cikgu Azlan. Cikgu Azlan. Okey, so hari ini Wani panggil Cikgu Azlan lah ya? Ya, insyaAllah. Okey, Cikgu. Sebelum tu kita nak ucapkan selamat datang Terima kasih, Wani. ke program Mahir hari ini. Sudi bersama kami untuk sama-sama kita terangkan kepada adik-adik di luar sana lah mengenai subjek pendidikan seni visual tahap 1 ya Cikgu? Ya, tahap 1. Mungkin Cikgu boleh beri sedikit penerangan sebenarnya tahap 1 ini fokuskan kepada siapa dan juga pendidikan seni visual ini Cikgu dah mengajar berapa lama di sekolah Cikgu? Okey, tahap 1 ni sebenarnya untuk tahun 1, 2 dengan 3 lah. Okey, tahun 1, 2, 3. Dan kalau cakap berapa lama saya mengajar, sebenarnya tahun ni adalah tahun yang ke-21. Lama dah tu Cikgu. Okey. So, jadi difokuskan kepada tahap 1 maksudnya fokus kepada darjah 3? Ya, untuk aktiviti hari ini darjah 3. Darjah 3. Jadi guest kita hari ini adalah pelajar-pelajar tahun 3 ya? InsyaAllah. Okey, jadi Cikgu dah bersedia? InsyaAllah, boleh. Okey. Cikgu, tapi saya dengar-dengar juga Cikgu ada bawa anak murid Cikgu. Ini adakah anak murid yang sentiasa rajin dalam kelas ke Cikgu pun main pilih je mana-mana Cikgu nak pilih? Rajin, pilih yang rajin lah. Betul. Jadi hari ini kita akan bersama dengan adik-adik kita dari SK Taman Rini ya Cikgu? Taman Mutiara Rini. Taman Mutiara Rini. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, adik-adik mungkin boleh perkenalkan dulu nama adik. Adik lelaki dekat atas, nama apa? Nama saya Muhammad Ilham bin Muhammad Saifuddin. Muhammad Ilham. Okey, Muhammad Ilham. Dekat bawah adik nama apa? Nama saya Umairah Sofia binti Imran. Tu dia, kita ada adik Ilham dan adik Umairah Sofia. Ini kalau dekat sekolah Cikgu, diorang dalam kelas 3 apa nama kelas tu? 3 yang paling pandai sekali lah. Ya. 3 apa? Adik-adik dari kelas mana adik-adik semua? 3 Emerald Imran. Tu kelas pandai lah tu. 3 Emerald? Ya, yang paling, kirakan dalam kelas ni yang paling pandai lah maksudnya. Sebenarnya semua kelas pandai. Ya. Macam itulah. Ini mesti adik-adik semua ada cita-cita nak jadi pelukis terkenal satu hari nanti, betul tak? Betul. Okey, itulah dia. Jadi kepada anda yang sedang menyaksikan, kita bawakan adik-adik kita. Ada adik Muhammad Ilham dan juga adik Umairah Sofia untuk sama-sama kita belajar dengan Cikgu Nur Azlan untuk subjek pendidikan seni visual. Jadi adik-adik semua sihat? Dah ready dah?
Ready? Sebab Okey. ready. Okey. So kita sama-sama belajar dengan Cikgu Azlan. Kena happy tau. Kalau tak tahu tanya cikgu, okey? Okey. Alright cikgu. Jadi kalau Okey. cikgu sudah bersedia, saya berikan ini kepada cikgu. Dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. Okey. Okey, sebagaimana yang Wani cakap, hari ini kita fokus untuk tahap 1, tahun 3, kirakan untuk bidang menggambar. Jadi yang kita nak buat hari ini ialah lukisan. Wani, kita nak buat lukisan. Kirakan kalau tengok ni, yang ada kat depan saya ni, ini adalah contoh lukisan. Ini contoh lukisan lah. Dan sebenarnya lukisan ni kita guna media kering. Ya, kita guna media kering. Okay? Kalau lihat kat sini, sebenarnya saya nak cerita sikit tentang bahasa seni visual yang ada dalam gambar ni. Okey. Sebab kalau ikut silibus, ini yang kena murid-murid macam Ilham dan Sofia dan murid-murid di rumah, dia kena tahu, kena pandai nak baca ni, lukisan ni. Lukisan pun kena baca Ya, dia cikgu? ada namanya bahasa seni visual. Bahasa seni. Ya, bahasa seni. Sekejap, lukisan ni pelajar-pelajar yang lukis ke? Mereka yang ini lukis? contoh, yang ini contoh, yang ini contoh. Okey. Okey, baik. Kalau lihat pada sini, apa unsur seni ataupun bahasa seni yang ada dalam lukisan ni? Yang pertamanya kita boleh tengok garisan. Okey, garisan ni garisan lurus, kemudian ada garisan melengkung. Ya. Kemudian ada garisan silang pangkah. Yang tu sikitlah saya nak sentuh. Tapi lepas tu dia ada juga perspektif. Perspektif ni sebenarnya ruang. Yalah, ni kereta api kan? Ya. Kereta api dia panjang. Jadi yang jauh, yang ujung sana kita akan nampak dia semakin mengencik. Kan? Yang dekat dengan kita akan nampak dia besarlah. Itu perspektif. Jadi bila ada perspektif, maksudnya dalam lukisan ni dia ada ruang hadapan, tengah dengan belakang. Jadi tu antaranya lah. Kemudian kat sini juga ada dari segi warna. Kita kena baca dari segi warna. Apa warna yang ada dalam karya ni? Kalau kita lihat, dia ada warna asas, iaitu warna merah. Ya. Kuning pun sebenarnya ada, dicampur kat sini. Tapi dah tak nampak sebab dia dah bertindih. Warna biru, itu warna asas. Warna asas. Ya, kemudian ada warna sekunder juga. Kalau sekunder ni warna jingga, yang ada kat sini warna jingga. Dan ada warna tertia. Tertia. Ya, warna tertia. Yang ni yang budak sekolah rendah belajar sebenarnya. Tapi kalau belajar mungkin tahu, Wani tahu ke tak tentang itu. Okey, tertia ni maksudnya warna contohnya macam merah kekuningan dan sebagainya lah. Yang ni. Okey, tu yang saya nak cerita tentang karya ni. Sekarang ni saya nak kita buat penerokaan. Kenal dulu apa bahan yang kita gunakan lah. Ya, mestilah cikgu sebelum kita buat apa-apa dalam bidang apa sekalipun, kita mesti tahu pengenalan basic benda dan alat-alat yang kita perlu tahu. Ya, betul. Okey, jadi untuk melukis ni, kita akan guna media kering. Maksud media kering ni ialah kita tak bancuh warna. Okey. Kita tak bancuh warna. Kita guna warna yang dah sedia ada. Sebab itulah kalau tengok kat sini, dia ada macam-macam warna. Ya. Kalau watercolor tu, cat air tu kita kena bancuh. Kalau yang ni, tidak. Okey. Jadi saya kenalkan dulu. Yang pertamanya pensel. Jadi murid-murid di rumah, Ilham dan Sofia tentu kenal lah, biasa dengan pensel ni kan. Pensel ni cuma meninggalkan kesan warna hitam je lah. Sebab dia memang warna hitam. Tapi dia ada grade macam-macam lah sebenarnya. Yang biasa diorang guna 2B. Ya, dia sampai ke 8B. Okey, kemudian ada pen. Kalau pen ni dia warna-warni. Okey, pen warna-warni ni ialah sifat pen bila dah letak dah lorek pada kertas, tak boleh nak padam lah. Betul. Kan? Kalau pensel boleh. Kemudian pensel warna. Pensel warna macam pensel juga, tetapi dia ada macam-macam warna. Jadi, okay, kemudian ni oil pastel ataupun crayon. Bukan crayon, bukan. Crayon tu lilin. Oh, ini apa cikgu? Sebenarnya ni oil pastel ataupun kapur berminyak. Oil pastel. Ya ni. Okey. Jadi dah tahu dah benda-benda ni, kita nak buat penerokaan. Maksudnya nak tengok apa kesan yang boleh dibuat dengan media kering ni. Okey. Cikgu nak turunkan ni dulu. Boleh cikgu. Cikgu turunkan dulu, cikgu letakkan ke sini dululah. Boleh. Okey. Yang ni cikgu letak sini. Tu dia, Cikgu Azlan dah sediakan dah barang-barang untuk kita buat hari ni. Okey, pertama kita tengok dulu sifat pensel lah. Pensel kita tengok. Okey. Okey, pensel ni bila kita gariskan, kita cuma dapat kesan dia yang tajam. Sofia, Ilham dan murid-murid di rumah, kita dapat garisan yang halus. Garisan yang halus sebab mata pensel ni dia tajam. Ya, betul. Dia tajam. Kalau dia tumpul mungkin dia tebal sedikit lah. Dan pensel ni kita boleh buat pelbagai garisan lah.
garisan melengkung. Okey? Okey, garisan mungkin kita nak buat dia tajam-tajam macam ni ke kan? Kita nak buat dia beralun. Maksudnya boleh buat macam-macam garisan dengan pensel. Pensel, betul? Okey. Kemudian pen pun sama jugalah sebenarnya. Tapi sebab pen ni dia tajam juga. Jadi kita cuma dapat sifat lebih kurang sama macam pensel warna, pensel tapi warna dia kekal lah, tak boleh nak padam. Ya, kan? betul. Okey, dia ada banyak macam warna lah. Kemudian apa lagi? Oh ni. All pastel. All pastel. All pastel ni orang tak pernah asah all pastel. Oh. Jadi dia memang tumpul. Jadi bila dia tumpul, kesan yang terhasil adalah kesan yang lebih lebih tebal. Tebal. Kan? Lebih tebal. Kalau nak tajam, kena condong-condong sikit lah. Tapi payahlah. Tapi maksudnya masih tak dapat senipis ataupun sehalus pensel dan pen. Betul, betul. Kan? Kemudian kalau tengok pada pensel warna, kalau tengok pada pensel warna ni, dia halus juga. Kan? Mata dia tajam juga. Jadi, samalah. Kan? Sama. Dia maksudnya sama, halus. Okey, halus. Tu penerokaan yang kita nak buat. Jadi adik-adik kalau ada kat rumah, murid-murid ada kat rumah, harap dah ada kat rumah lah. Pensel warna kat rumah, kertas lukisan, kita buat sama-sama. Boleh teroka sambil-sambil tu, buat macam ni, kan? Okey. Jadi cikgu nak seterusnya, cikgu nak tunjuk satu perkara lah. Tadi garisan, sebenarnya ada rupa. Rupa? Rupa. Sebab bila nak buat lukisan, nak buat gambar, dia pertama ada garisan. Betul, mesti ada garisan. Mestilah. Ya, mesti ada garisan. Kemudian mesti ada rupa. Rupa tu adalah garisan luar sesuatu benda tu. Dia ada dua jenis lah garisan. Rupa. Rupa. Okey, rupa, jenis rupa yang pertama, geometri. Geometri? Rupa geometri. Rupa geometri ni, contohnya macam ni. Ni part segi sama, part segi tepat ni. Okey. Adik Ilham dengan adik Sofia tahu geometri macam mana? Tahu. Selain 4 segi ada apa? Okey, jom kita tanya dia orang. Segi 4. Segi 4. Ada apa lagi? Okey. Jadi dia ada segitiga kan? Segitiga, segi 4 tepat. Adik Sofia dah sampai pandang atas dah. Lama apa Sofia, Ilham dan anak murid saya di rumah kan? Macam itulah. Okey. Yang ni rupa geometri. Dia ada juga satu lagi. Saya kata ada dua kan? Yang keduanya ialah rupa ni. Ni namanya apa pula cikgu? Rupa apa ni? Organik. Apa? Apa Ilham? Organik. Rupa organik. Organik. Pandai lah adik Ilham. Pandai. Memang dia orang pandai. Okey, rupa organik ni dia tidak, tengok ada beza kan? Ya. Beza ni ialah, apa dia beza dia? Sofia? Ilham? Tak ada bucu. Ya, tak bucu, tak ada tajam-tajam, tak ada sudut. Dia semuanya dia macam bebas kan? Free. Ya. Sebab objek yang Tuhan cipta tu ada macam-macam. Betul. Kan? Okey, baik. Tu tentang rupa. Kita nak buat sedikit aktiviti Ilham dengan Sofia, boleh? Boleh. Okey. Sediakan dengan kertas. Okey, ada kertas. Murid-murid di rumah pun sama, sediakan kertas. Okey, sediakan kertas. Yang ni kita nak buat apa cikgu? Kita nak buat bertanding untuk Sofia dengan Ilham. Bertanding. Okey. Dan mungkin murid-murid di rumah pun boleh sama. Okey, pertandingan ni ringkas je. Cikgu dah kenalkan garisan tadi, cikgu dah kenalkan rupa. Yang ni dia kena buat sesuatu. Okey. Sebenarnya bentuk yang ada kat dunia ni semua daripada bentuk asas. Okey. Jadi cikgu akan beri satu bentuk asas, geometri, contohnya 3 segi. Lepas tu dia lukis 3 segi, kemudian dia kena tambah garisan dan dia jadi apa. Okey. Okey, Ilham, Sofia dan murid-murid di rumah dah sedia? Cikgu kira sampai 10. Sedia? 1. Buat apa? Buat apa? Daripada segi 3. Daripada segi 3. Murid-murid di rumah, segi 3. Buat segi 3 dahulu. Okey, buat segi 3. Okey, buat segi 3 dahulu. 2, 3. Siapa dah siap dulu angkat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus. Okey, dekat rumah pun dapat. Cuba tengok. Sofia buat apa? Itu apa adik Sofia? Pizza. Ilham?
Adik Ilham? Ilham buat apa tu? Oh, nampak macam aiskrim. Betul? Wani? Aiskrim ke tu Adik Kan? Ilham? Ya, ya. Kan? Ya. Itu maksudnya sebenarnya daripada rupa asas dia jadi macam-macam. Betul. Laju diorang lukis cikgu. Memang cepat. Tak sampai 10 saat laju cikgu. Okey, boleh kita teruskan yang seterusnya? Okey, jom. Okey, kita cuba bentuk yang rupa yang kedua. Okey. Rupa apa Wani bincang dengan rupa apa? Rupa saya nak bulat lah cikgu. Itu organik. Okey, rupa organik. Bulat, Okey. bulat. Jadi apa bulat? Buat organik pula bentuk bulat. Bulat. Aha. Okey. Okey. Di rumah pun sama, bulat jadi apa? Wani boleh fikir jadi apa? Agak-agaklah dia orang akan buat jadi apa? Mungkin boleh. Dah siap. Wah, cepatnya. Oh, apa Sofia. tu? Oh, cincin. Cincin. Adik Ilham? Cincin. Donat. Betul tak? Okey. Pandai. Laju lah diorang lukis Ya, cikgu. senang sangat ajar dia orang ni. Ya, ya. Mudah faham. Okey, tahniah pada Sofia. Yeay. Cikgu percaya juga dengan murid-murid kat rumah pun faham, boleh buat rupa tu boleh jadi macam-macam benda. Ya, betul. Kan? Betul cikgu? Cikgu ada apa yang Wani nak tanya cikgu tentang rupa ni ataupun nak beri satu cabaran lain ke untuk Sofia dengan Okey, mungkin kita boleh bagi diorang cabaran terakhir lah cikgu. Mungkin kita bagi bentuk yang agak susah sikit. Cikgu rasa bentuk paling susah apa cikgu? Kalau saya lukis, dia boleh? boleh tengok kan? Boleh. Murid-murid di rumah pun boleh tengok kan? Cikgu lukis satu rupa organik. Organik, okey. Kalau 3 segi boleh dah nampak. Ni Ya. organik ni. Susah ni. Ya. Adik Sofia dengan adik Ilham boleh nampak tak sedia. cikgu lukis apa? Okay, sedia. Ni susah ni. Dia kan cikgu, tak ada bersudut kan? mereka tak nampak cikgu? Tak nampak. Okey, sekarang dah nampak. Okey. Nampak Okey. Okey, di rumah pun tengok. Okey. Di rumah pun tengok. Okey, kita buat besar. Belum buat lagi. Cikgu, saya tak nampak. Okey. Jadi apa? Tu dia. Alamak, nak lukis apa tu? Okey, cuba. Adik nak Sofia kira dengan ke adik ni? Ilham. Nak kira ke? Bolehlah jom kita Boleh kira cikgu. 1, 2, 3, 4, 5. Dah siap. Oh, dah siap? Oh. Cikgu, Ayah. Tak apa adik Ilham, buat je. Tak apa. Apa tu? Wani saya buat tak apa? nampak. Adik Ilham tak nampak. Tak nampak. Tapi Sofia dah buat. Tak apa, kita tengok adik Sofia punya Sofia buat dulu. apa Sofia? Cerita sedikit. Apa tu? Ular. Ular? Ular. Kenapa jadi ular? Betul tak cikgu? Betul tak? Betul lah kot. Cuba kita tengok. Lepas tu Sofia letak apa tu? Ada macam dia punya... Lidah dia. Oh, betul. Betul kan? Kalau kita buat corak batik dia kan, mungkin ular sawa. Alah cikgu. Jadilah ular kan? Ya. Pandailah adik Sofia. Saya pun tak sangka lah dia boleh buat tu. Saya ingatkan susah sangat nak buat tu. Betul cikgu. Memang lebih cerdik ya. Okey cikgu. Sekarang ni Sofia. kita nak bagi adik-adik kita rehat dulu lah cikgu. Yalah. Cikgu pun boleh bersedia untuk bahan seterusnya. InsyaAllah. Sekarang ni Okey, kita nak insyaAllah. saksikan dulu pelukis terkenal di negara. Jom kita saksikan. Di dunia, maafkan saya. Jom.
Islam Mahir Didik TV bersama saya, Wani Carey. Baiklah, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita untuk hari ini, Wani nak ingatkanlah seperti biasa untuk menjaga SOP. Bagaimana caranya? Dengan sentiasa cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka apabila kita berada di tempat awam ataupun di tempat sesap. Dan paling penting, kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, sekarang ni kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dengan Cikgu Azlan. Okey, Cikgu. Okey, Cikgu. Okey, adik-adik, adik Sofia, adik Ilham masih okey ya? Okey. Alright, jom kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Kita nak buat apa sekarang ni, Cikgu? Okey, pertamanya saya nak murid-murid di rumah. Sofia dan Ilham pun dah sedia rasanya. Ya. Yang di rumah, tadi cikgu dah pesan, sediakan kertas dan pensel warna. Betul. Pensel juga. Sebabnya sekarang ni kita nak melukis. Okey. Tadi baru cakap-cakap. Betul. Kan baru tunjuk-tunjuk. Ya, dah Sekarang kenal? ni kena buat. Okey, jom kita Boleh? buat. Ilham, Sofia. Okey, cikgu nak kena ambil barang. Cikgu nak lukis. Kamu pun Okey. ambil juga. Okey, baik. Okey. Cikgu, kita nak lukis apa agak-agak? Kita guna pensel. Alright. Okey, pensel. Okey, pertama bila kita nak melukis, kita kena melakar dahulu. Lakar. Apa beza melakar dan melukis? Melakar ni sebenarnya kita tak tekan pensel tu. Maksudnya Okey. dia ada, kita nampak tapi mungkin tak jelas. Tengok ya. Contoh, yang pertama cikgu nak buat garisan lurus dulu. Macam Lurus. gambar tu, kita nak buat gambar sama macam itulah supaya senang nak faham kan. Okey. Tiru saja sebab asas seni sebenarnya kita meniru. Kalau nak Ya. lukis pokok, kita tiru pokok. Janganlah bila kita bayangkan nak lukis pokok, kita bayangkan Wani. Jadi benda pula, lain. Kan? Betul-betul. Jadi kita bayangkan kita lukis pokok, kita tengok pokok, kita tiru. Macam Okey. ni, kereta api kita tirulah. Boleh, Cikgu. Okey, kita mulakan. Okey, buat satu garisan. Okey, nampak ke ni? Satu garisan. Okay, garisan tu kat atas tu. Okey. Cikgu cakap garisan tu tak terang, tapi dia tak terang sebab yang nampak ni sebenarnya pelukis je lah. Okey. Okay, kemudian satu lagi garis kat bawah, dia kalau atas tu dia condong, yang kat bawah ni dia condong juga ke bawah. Sebenarnya untuk garisan macam untuk yang bawah kereta api tu. Alright. Okey, bawah kereta api tu. Okey. Mungkin cikgu boleh pekatkan sikit supaya penonton di sebab rumah tu, nampak. Tapi itulah sebab saya kata tadi, lakaran ni dia memang Kena soft dulu. Ya. Okey, jadi jangan risau anda kat rumah sebab mungkin. tu melukis sebenarnya tak perlu guna pemadam. Ya. Itu saya perasan juga, cikgu. Kan? Saya tak bawa pemadam pun. Betul. Okey. Kemudian kita, saya terangkanlah supaya penonton boleh jelas nampak. Jelas tak? Sekarang dah jelas dah. Nampak Okey. jelas? Okey, yang atas ni pun saya ni. Sebenarnya memang lorek beberapa kali, dia akan nampak lebih terang lah. Betul. Okey, kemudian kita buat satu lagi garisan selari. Selari. Yang kat atas tu, satu lagi selari. Perasan tu atas tu macam simen beam. Ya. Lepas tu macam atas kereta api tu lah. Susah nak nyebut kan. Okey. Atas kereta api tu. Okey. Satu garis selari dengan beam tu. Kemudian dekat depan kereta api tu, kepala dia dekat depan tu, dia kan dia melengkung. Betul. Dengan untuk cermin tu kan. Untuk cermin tu dia melengkung. Ini cikgu masih melakar ya, cikgu? Ya, ni masih melakar. Okey. Masih melakar lagi. Nampak kan? Okey. Boleh. Boleh tak terang pun ni. Okey, nanti bila kita dah dah buat betul, nanti dia tak nampak pun, tak payah padam. Dia tak payah padam. Dia akan terus hilang lah sebenarnya. Okey, jadi adik-adik kat rumah jangan risau ya. Sekarang memang dia masih tak nampak sebab kita tengah proses nak melakar. Nanti dah sampai hujung baru kita nampak lukisan dia menjadi apa. Okey, adik Ilham dengan adik Sofia okey tak tu? Boleh? Okey. Okey. Sofia, boleh tunjuk tak? Dah buat setakat mana? Laju daripada cikgu. Advance cikgu. Ilham. Ya. Lajunya. Tak boleh cikgu. Cikgu kena pantas lagi cikgu. Kena pantas lah. Anak murid dah laju ni cikgu. Kalah cikgu ni. Okey, tak apa. Wow. Okey. Tapi saya agak impress jugalah dengan adik-adik ni. Saya cikgu tak pandai lukis sebenarnya cikgu. Ya. Bila saya tengok orang melukis, saya rasa macam wow. Bakat yang sangat best lah Tuhan bagi tu cikgu. Ni saya tengok cikgu lukis pun, saya tak mampu nak buat apa. Saya duduk sini, saya hanya mampu melihat. Okey. Okey, melukis ni sebenarnya dengan panca indera mata kita melihat. Kan sebab tu tadi cikgu cakap tentang
perspektif. Maksudnya yang belakang tu nampak lebih kecil, kita lebih kecil lah. Maksudnya macam tu. Kan? Main perspektif dia lah, Ya, cikgu. ya. Okey. Kalau tak nampaklah bentuk 3 dimensi. 3D. Ya, dia jadi rupa je. 2 dimensi. Okey. Okey. Cikgu nak buat tingkap dia. Dah lakaran cikgu dah siap dah. Okey, Cikgu sekarang dah siap ni dah? Cikgu nak melukis. Barulah cikgu Okey. tekan. Ni disiplin dia sebenarnya. Bila melukis, ni disiplin dia. Okey, Apa melakar beza dahulu. melukis dan melakar, cikgu, secara keseluruhannya? Kan- Adakah pegangan pensel itu? Macam ni. Perasan tadi cikgu pegang macam ni kan? Sebenarnya bila cikgu pegang macam ni, daya tekanan tu dia perlahan. Tapi bila dekat macam ni, dia dekat, jadi tangan kita akan tekan dengan lebih kuat. Pressure dia tu lebih banyak. Ya. Oh, macam kita menulis jugalah, cikgu. Ya, kalau menulis memang macam ni. Tak ada orang nak menulis macam ni kan? Ya, Macam itulah. okey. Sebab tu, kalau kita tengok ada murid-murid yang dia bila dia melukis, dia pegang pensel apa, kita kena betulkan. Ya, okey. Cara pegang pensel tu asas lah. Saya time Betul. sekolah pegang macam tu, cikgu tak adanya nak buat macam tu. Kalau warna okeylah, bolehlah slow-slow macam tu kan. Okay, ni pintu penumpang. Pintu ni. Apa Okey, ni? adik Ilham, adik Sofia boleh ikut lagi ke dah siap dah? Laju sangat dia. Nampak macam dah siap dah tu, cikgu. Nampak macam mereka yang tunggu cikgu, cikgu. Okay, Tak apa. Cikgu take time dulu. Tu dia. cikgu pula kena ambil masa kan? Ya, tak apa, cikgu. Okey, tak apa dah. Cukup dah. Siap dah. Okey. Okey, tunjuk. Cikgu nak tengok semua. Okey, adik-adik Okey. tunjuk Okey, yang kat lukisan. rumah pun mungkin dah siap. Boleh tengok. Okey. Lebih kurang sama ya, cikgu, lukisan orang. Tu dia tiru. Kan? Ya, betul. Tiru apa ada kat depan tu sebab tu Ya. asasnya ialah meniru. Melukis ni kena tiru. Ya. Bukan ada setengah orang ingat kena imajinasi, berangan. Tak, kena tengok. Okey, kemudian kita nak mewarna. Okey, sebenarnya mewarna ni teknik yang kita nak gunakan ialah teknik silang pangkah. Silang pangkah. Ya, silang pangkah. Silang pangkah tu macam ni. Okey, cuba tunjuk Boleh. Dia tunjuk macam ni. Okey, boleh tengok? Nampak? Silang pangkah tu maksudnya, okey, yang ni kita rapat-rapat, lepas tu kita silangkan. Condong, silangkan. Kemudian kita tindih lagi. Silangkan lagi. Oh. Berulang-ulang kali. Tu. Dan kita akan nampak warnanya lebih terang. Kan? Berulang-ulang kali, bertindih-tindih. Berlainan arah pun tak apa, cikgu? Tak apa, yang penting dia bertindih. Okey. Kemudian, kita buat lagi, yang ni kira jarak sikit lah. Okey, apa yang Wani nampak? Apa beza dia? Beza dia, ruang dia nampak lagi besar ke macam mana? Dari segi warna. Cuba tengok segi Warna. Warna dia lebih cair. Ya, tu tujuan dia sebenarnya kenapa silang yang silang tu dia makin jarak. Okey, faham. Tona warna. Kan? Ni tona warna. Okey, dah. Okey. Tu je. Itu je, cikgu. Teknik. Teknik. Okey. Teknik. Sekarang kita nak buat atas ni. Alright. Okey, boleh? Adakah kita akan warna-warna ni juga, cikgu? Ya, warna. Okey, jom. Okey, Ilham, Sofia dan murid-murid di rumah, kita mulakan mewarna. Alright. Tak payah campur pun tak apa. Kalau nak campur boleh. Kalau warna merah kita boleh campur dengan 3 warna. Sebenarnya mereka dah saya ajar kat sekolah. Nak campur warna macam mana ni. Ya. Tapi saya ingat hari ini saya nak kongsi dengan di rumah yang paling asas lah. Okey. Mereka dah pandai campur sebab saya dah ajar kat sekolah. Boleh, cikgu. Tapi yang ni cuma saya akan guna satu warna saja. Alright. Okey. Pertama saya buat kat sini. Yang ni cikgu buat teknik silang pangkah ke? Ya, silang pangkah. Okey. Okey, silang pangkah. Silang pangkah. Silang pangkah. Okey, adik Ilham, adik Sofia pun dah mula mewarna ya? Tu fokus nampak. Okey. Ini pelajar-pelajar cemerlang ni. Ya. Baru darjah 3. Alright, cikgu. Jadi untuk melukis ni memang pelajar-pelajar ni dari tahun 1 dah ambil pendidikan seni ya, cikgu? Memang Wajib? memang, Subjek wajib? memang ada. Okey. Bukanlah, maksudnya dia ada material teras, elektif. Alright. Seni ni material elektif lah. Okey. Tapi memang belajar 1. Okey. Okey. Sekarang ni cikgu tengah buat colour merah. Tapi ni warna asas je lah ya, cikgu? Ya, ni warna asas. Sebenarnya kalau nak campur boleh. Tapi Sofia dengan Ilham campur Kena Sofia dengan campur. Ilham campur. Tu nampak adik Sofia pegang warna kuning. Okey, ya.
Apa fungsi campur warna tu cikgu? Saya tunjuk. Okey. Bila kita nak buat warna merah, sebenarnya warna merah tu kita boleh campurkan dia dengan kuning. Dia akan jadi warna jingga. Jingga. Kan, warna jingga. Jadi kalau konsep nak campur warna tu, kita akan ikut disiplin tu lah. Maksudnya kalau nak buat warna merah, dia akan mulakan dengan warna kuning dahulu. Kuning. Ya, lepas tu dia akan tindihkan dengan warna jingga, lepas tu baru merah. Alright. Okey. Sebab kalau tengok pada karya saya yang dah siap tu, perasan tak merah dia macam ada campur warna oren, warna jingga, warna tu kan? Dan dia jadi lebih menarik. Okay? Dia akan jadi lebih menarik. Ya, cikgu. Tapi yang ni sebab sebenarnya cikgu ambil kira tentang masa cikgu kat sini sebenarnya. Sebab tu cikgu tak buat campur warna. Kalau tak, boleh cikgu. Mungkin adik-adik kat rumah boleh cuba campur warna. Macam Ilham dengan Sofia dia dah fokus tu. Saya rasa dia dah laju dah tu. Okey. Messi dia dah banyak dah ambil warna kuning, warna tu. Sofia tu dia buat warna hijau dengan saya tu. Sebab tu dah nampak dia warna hijau. Nampak dia dah pandai pilih warna. Dia dah pandai pilih warna. Menariklah cikgu. Kenapalah sekolah rendah saya tak ambil subjek seni ni cikgu? Memang Kau tak sekarang saya dah boleh lukis macam cikgu dah. Dalam 5 minit dah boleh lukis dan warna sekali ya. Apakan daya cikgu? Saya mampu melihat saja. Okey, cikgu ambil warna lain, warna asas. Okey. Okey, ni nampak ada yang terang, ada yang gelap sebab jarak dia tu. Jadi warna hijau untuk apa cikgu? Kat cikgu mana? nak warna lain pula kat bahagian kereta api ni. Cikgu tak ikut yang tu pun. Cikgu buat yang warna lain lah. Okey, boleh. Lebih menarik. Lagi sibuk warna lain. Jadi yang ni cikgu buat sini. Warna hijau untuk badannya. Kalau kita tengok kereta api pun dia bukanlah warnanya sama je kan. Dia kan berwarna-warni. Warna-warni. Semua warna dia nampak lebih menarik. Okay, silang pangkah. Ingat, jangan lupa silang pangkah. Okey. Secara general lah cikgu, teknik mewarna ada berapa banyak? Sangat banyak. Dia ada conteng. Conteng? Ya, ada conteng. Jadi bila conteng tu, kesan garisan tu dia akan berbeza lah. Macam ni kita nampak dari pangkah. Ya, silang pangkah. Dan ada silang pangkah. Ada yang selari. Selari je. Warna dia, kalau kat rumah dulu kat kampung-kampung, ingat saya kalau mak suruh warna, dia tak kasih. Kan? Ubah-ubah arah. Sebenarnya boleh. Sebabnya, yalah, seni tu bebas je sebenarnya ikut kreativiti. Betul cikgu. Sebab seni tu kan kreatif. Mengikut kreativiti masing-masing. Ya, barulah seronok. Ya, betul. Kan? Tapi cikgu, mak saya selalu cakap apa tahu kat saya cikgu. Kakak ni tak kreatif lah. Kalau warna, satu warna je. Itulah cikgu. Saya macam jealous jugalah tengok adik-adik yang pandai mewarna. Pandai melukis. Warna lain lah. Warna apa pula cikgu nak lukis? Nak warna? Warna merah dah, warna oren lah. Jingga. Warna oren. Jingga. Okey, boleh. Jingga. Boleh? Boleh. Okey, jingga. Tapi saya perasan sebelum cikgu mulakan silang pangkah, cikgu akan warna outline dulu cikgu? Supaya adik-adik nampak. Kan semua murid-murid nampak. Ada batas dia. Kan ada batas dia. Kalau tak nanti dia terlebih. Okey, jadi kalau masa mewarna perlu tak buat macam tu? Ikut pada kemahiran juga. Kalau dah mahir, tak perlu pun. Okey. Kita step by step. Kalau siapa yang nak nampak lebih jelas, kenalah buat outline supaya mudah untuk kita nampak perbezaan bahagian tempat yang perlu diwarnakan itu. Okey cikgu, kalau tengok keseluruhan lukisan ni cikgu, selalunya lah untuk gambar kecil macam ni, berapa lama cikgu akan ambil masa untuk siapkan warna? Sebab saya ni nak mengajar. Bila mengajar, kita terpaksa ikut tempo anak murid kita kan. Kalau sebenarnya ni sekejap je. Dan sekejap je lah sebenarnya. Okey, tu dia. Bergantung pada kemahiran lah sebenarnya. Macam cikgu mesti dah mahir, mesti sekejap je kan cikgu? InsyaAllah. Macam adik Sofia dengan adik Ilham pun, lukis tadi pun diorang dah advance cikgu. Saya pasti mereka lebih pantas melukis dan mewarna. Itu pun dah nak siap dah saya rasa. Adik Ilham, adik Sofia okey? Okey, yang kat rumah pun okey ya? Okey. Itu dia. Mak ayah mereka yang tolong unmute-kan mic untuk anak-anak tengah mewarna tu. Okey. Itu warna apa cikgu? Hitam? Tak. Ni coklat yang paling gelap sekali. Alright.
Kalau saya mengajar anak murid saya tak ajar dia warna hitam. Saya tak bagi dia guna warna hitam. Saya nak dia campur warna. Nak dapatkan warna gelap tu dia mesti campur warna. Alright. Okey. Kalau nak dapat gelap dia kena campur warna coklat dan biru. Biru, coklat dan biru. Wow. Ya, coklat dan biru. Tengok cikgu buat. Cikgu cakap dia akan dapat warna yang gelap. Okey, ni warna biru dulu. Okey, warna biru. Biru. Kan, biru. Alright. Jangan takut salah, kan? Ada setengah tu dia. Dia nak Boleh. perfect. Ada tempat yang kita nak teliti. Tapi ada tempat yang kita kena kena yakin kena je yakin, bila buat. Kan? Jangan takut-takut. Conteng. Apa bukan conteng? Ni lorek lah. Lorek, Sebab teknik dia silang pangkah kan. Lorek. Okey, lorek. Okey. Nampak macam cincai je kan? Ya, nampak cincai pun cantik cikgu bagi saya, cikgu. Ya ke? Ya. Sabar. Asalkan ada dia punya rupa sama dengan kereta api tu cantik dah. Silang pangkah. Okey, silang pangkah. Tak nampak lagi gelap kan? Ya, masih terang lagi warna dia terang. Okey, sekarang bila kita masukkan warna coklat, bukan hitam. Coklat. Coklat pekat. Okey, nampak warna apa? Dia jadi lebih gelap. Kan beza warna ni dengan ni. Betul. Padahal ni coklat yang kita buat kat sini. Tapi bila kita tindih atas warna biru, dia jadi gelap. Bukan hitam ya, gelap. Sebab gelap tu biasanya sebabnya kurang cahaya. Bukan sebab dia berwarna hitam tu sebenarnya sebab hitam dia, tapi sebab dia kurang. Yelah, seni pun main dengan cahaya kan, cikgu? Kita kena tahu. Ya, seni ni sebab panca indera mata kita melihat. Jadi kita melihat benda yang benar. Betul. Bukan kita mereka-reka, benda yang benar. Alright. Okey. So ni cikgu hampir siap. Okey, hampir siap. Cikgu ada masa banyak lagi ke ni? Okey. Okey. Tak apa cikgu. Cikgu siapkan dulu. Okey. Kita nak tahu juga adik Sofia dan adik Ilham dah siap ke belum? Belum? Okey, tak apa. Sikit lagi. Boleh. Go, adik. Sofia, dia sebenarnya tak tengok saya pun dia dah tahu. Sebab dia dah tahu mewarna. Sebab dia dah tahu mewarna kan. Jadi sebenarnya aktiviti melukis ni daripada darjah 1. Darjah 1 dah ada aktiviti melukis sebenarnya. Yang ni ulangan untuk darjah 3 lah. Alright. Ya, cuma darjah 3 fokus dia ialah pada teknik silang pangkah. Silang pangkah. Okey. Ni kalau darjah 3 pun dah silang pangkah, nanti sekolah menengah agak-agak apa teknik orang akan belajar ya? Jelas sebenarnya seni ni dia melibatkan kemahiran psikomotor. Psikomotor? Ya, psikomotor halus. Okay. Jari kita ni, bila saya gerakkan ni kan. Ya. Ni pergerakan psikomotor tangan halus. kita. Ya. Jadi kalau bila murid dia selalu melukis, psikomotor dia akan jadi lebih baik. Okey, faham. Tak semestinya jadi pelukis. Contohnya lah, kalau dia biasa melukis, dia katakan dia nak jadi doktor. Kan? Doktor tu nanti dia nak bedah, nak jahit kan, jahit. Kalau dia tak ada suka pada seni, mungkin dia akan jahit tu macam lipan bara. Sana sini kan. Nanti bila jahitan tu dah baik, nampak kesan dia. Betul, tapi cikgu. bila dia adanya belajar seni, ada jiwa seni tu, dia akan buat dengan teliti, dengan halus. Jadi kesannya akan nampak lebih baik. Jadi pesakit dia akan tengok, oh halus ni hasil jahitan doktor dia. Kan? Alright cikgu, jadi kita nak bagi cikgu masa dulu lah untuk siapkan, dan sambil kita menantikan adik Sofia dan adik Ilham untuk siap, apa kata kita nak bagi mereka rehat dulu lah. Dan jangan ke mana-mana, kita nak saksikan dulu lukisan mural di Malaysia yang menarik. Jom.
kembali dalam Mahir at Didik TV bersama saya Wani Carey. Baiklah anda di luar sana, adik-adik yang sedang menyaksikan Mahir sekarang ini, Kak Wani nak ingatkanlah untuk sentiasa jaga SOP macam mana. Kena sentiasa cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting, kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey? Alright, sekarang ini cikgu, nampaknya lukisan cikgu dah siap ya. So kita nak tanyalah adik Ilham, adik Sofia dah siap ke belum? Dah. Okey, boleh kita tengok lukisan orang cikgu? Boleh kita Okey. Boleh adik tunjukkan? Boleh adik tunjukkan? Oh, tu dia. Tu dia. Wow. Okey. Kira, Ini hasil lukisan mereka. Jadi selalunya dalam pendidikan seni cikgu, kalau kita dah habis melukis, mewarna, apa yang cikgu akan buat selepas itu? Okey, sebenarnya kurikulum kita daripada apa yang dirancang, sebenarnya kalau ikut di SKP, pertama tadi bahasa seni. Bahasa. Bahasa seni. Yang kedua tadi dia meneroka. Meneroka. Kan? Yang ketiga dia ekspresi, dia kena luahkan. Maksudnya hasilkan karya lah. Dan yang keempat tu yang untuk sebelum masa berakhir dekat kelas tu kan. Ya. Dia akan membuat apresiasi lah. Apresiasi. Ya, apresiasi. Maksudnya appreciation. Ya. Okey. Jadi kita nak tanyalah adik Ilham dan adik Sofia, macam mana adik boleh apresiasikan hasil lukisan adik itu? Kenapa adik pilih warna sebegitu? Mungkin adik boleh cerita dulu. Kita mulakan dengan adik Ilham dulu. Suka warna merah. Suka warna merah. Jadi kenapa adik pilih warna merah selain adik suka? Sebab dia melambangkan apa? Pelangi. Pelangi? Berani. Berani. Okey, nampaknya adik Ilham suka warna merah. Macam cikgu pun cikgu letak warna merah. Maksudnya berani. Betul ya cikgu? Betul lah kot. Betul Betul lah bukan kot. kot. Betul lah tu. Betul. Ya, merah itu melambangkan berani. Betul, pandai Ilham. Okey. Lagi selain warna merah, ada warna apa adik? Dalam lukisan adik buat tadi. Kuning. Kuning. Kenapa warna kuning? Kerana ia warna asas. Betul tu. Wow. Pandai kerana warna asas. Selalu kita cakap warna kuning ni dia gembira. Tapi ni adik Ilham dia gunakan perkataan warna asas itu. Betul ya cikgu? Betul. Bangga cikgu ada anak murid macam ni. Faham. Alhamdulillah. Bangga hati cikgu. Dapat dapat dia faham kan? Ya, betul. Okey, jadi dah ada merah, kuning, biru ya adik Ilham kata tadi? Ada. Okey, jadi ada berapa warna dalam lukisan adik tadi? Total warna ada 3 je? 4. Oh, 4 pula. Okey. Mungkin adik Ilham boleh tunjuk lukisan adik tadi? Kak Wani nak tengoklah. Ada 4 warna tu. Okey. Betul cikgu ada 4 warna dalam ni kalau cikgu tengok hasil dia? Pertama warna kuning ada kat situ, satu. Lepas tu warna jingga. Okey. Kemudian ada warna merah. Merah. Lepas tu ada warna biru. Dah Biru. berapa tu? 4. Ada coklat. Maksudnya Kan? 5 lah. Ada coklat kat situ. Adik Ilham terlupa ada lagi satu warna. Ada 5 warna. Okey, terima kasih adik Ilham. Kita nak tanya adik Sofia pula. Adik Sofia, ada berapa warna adik Sofia letak dalam gambar tu? 5. 5 juga? Okey, mungkin boleh tunjuk gambar tu. Lepas tu bagi tahu ada warna apa. Okey. Ada warna biru, hijau. Lagi apa cikgu jingga? Dia ada warna biru, hijau. Sebenarnya dia mula daripada warna kuning tu. Kuning. Dia Tapi mula warna kuningnya kuning. dah tak nampak dah. Sebab kuning campur hijau kan? Ya. Lepas tu ada hijau cerah. Kemudian warna hijau yang gelap tu lah. Yang gelap. Lepas tu ada jingga juga. Ada kuning juga. Kuning tadi lah yang untuk campur dengan warna jingga tu. Coklat. Ya. Yang dekat belah atas tu cikgu ada gabungan coklat dengan apa cikgu? Kalau cikgu Kalau nampak. tengok macam warna coklat. Biru. Biru. Biru, ada biru. Aha. Oh, kita boleh nampak kat sini teknik yang adik Ilham dan adik Sofia gunakan berbeza. Namun dia menghasilkan warna yang sangat menarik ya. Kita boleh nampak teknik walaupun pelajar tahun 3 memang sangat meluaslah ilmu pengetahuan mereka. Lebih-lebih lagi diajarkan oleh Cikgu Azlan. Okey, jadi mungkin cikgu boleh berikan komen tentang hasil lukisan Saya mereka. sebenarnya nak berkongsi satu perkara. Apa dia cikgu? Sekarang ni sebenarnya yang ditekankan di sekolah ialah K-Byte. K-Byte? Bila Sofia tanya, bila Wani tanya, dia kan tadi,
dia boleh jawab, dia boleh menerangkan. Itu Ya. adalah dalam aras kebat. Sekolah rendah ada kebat ni, cikgu? Ya, ada. Oh, yo. Ya. Patutlah mereka Jadi bila mereka berjaya menghasilkan ni, itu adalah aras tertinggi dalam kebat. Okey. Faham. Dia tahu, lepas tu dia mampu menerangkan. Tadi kita Wani tanya dia mampu terangkan kan? Ya, semua tu mereka kirakan jawab. anak murid saya tu dah ada kebat dah tu. Kebat. Ya. Kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran cikgu. berfikir aras tinggi. Okey, jadi mungkin cikgu boleh berikan komen tentang hasil lukisan mereka dan warna yang mereka hasilkan? Okey. Kalau boleh Ilham tunjukkan dulu hasil kerja Ilham. Okey, cikgu nak komen. Bersedia? Okey. Pertama, kalau kita lihat, perasan tak? Dia buat perspektif, dia nampak yang jauh tu dia buat Ya, kecil. kecil, kan? Kecil sebab kecil. Satu tengok pada warna. Warna. Makin cair. Ya, maksudnya Ilham dia dah faham. Bila jauh, pertama dia mengecil. Ya. Kedua, dia akan nampak kabur. Yalah, mata kita kan terbatas. Tak mampu tengok yang jauh tu dengan lebih terperinci kan. Tu Ilham punya hasil lah. Alright. Dan dia memang dia gunalah semua teknik silang pangkah dalam tu. Ya, boleh nampak ya cikgu. Ya. Dengan jelas silang pangkah dia. Ya, betul. Alright. Jadi, cuba tengok cikgu Sofia. boleh komenkan ni gambar yang cantik lah. Hasil yang cantik. Okey, seterusnya adik Sofia. Okey. Sofia ni pun sama. Cuma yang belakang tu Sofia dia tekan. Tekan. Jarak tapi dia tekan. Jadi nampak macam terang juga kan. Jadi mungkin lepas ni Sofia walaupun dijarakkan dia kena kurangkan sikit daya tekanan pensel dia tu lah. Maksudnya kena pegang pensel macam cikgu pegang tadi, ujung-ujung. Ya, sebab nak kurangkan tekanan tu kan. Jadi murid-murid di rumah pun kena ambil perhatian jugalah tentang ni kan. Itulah. Okey, itu di antara komen. Cikgu Azlan dah komen. Jadi Kak Wani nak cakap tahniah adik Sofia, adik Ilham berjaya menghasilkan lukisan dan warna yang sangat baik hari ini. Dan Wani harap kat luar juga adik-adik yang sedang buat juga kat rumah tu dapat mengambil segala ilmu yang Cikgu Azlan bagi. Saya nak bagi sesuatu, penilaian. Okey, penilaian. Penilaian. Mesti nilai. Dah apa? Kita dah ajar, dia dah buat, cikgu mestilah nilai. Ya, cikgu, betul. Dia panggil PBD. PBD. Penilaian bilik darjah. Alright. Walaupun kita buat secara maya, tapi cikgu dah nampak hasil dia kan. Ya. Saya boleh bagi dia tahap. Ini untuk siapa cikgu? Ilham dan Sofia. Ilham dan Sofia, okey. Dia dah ajar juga kawan-kawan dia. Maksudnya kawan-kawan yang lain dekat TV pun tengok. Dah jadi contoh ni. Kan? Dia dapat tunjukkan hasil yang baik. Dan saya dengan yakin, dengan beraninya, saya nak bagi dia tahap 6. Tahap 6. Ya. Maksudnya paling tinggi kata cikgu? Dia paling tinggi lah. Okey. Yeay, tahniah. Senyum lebar orang cikgu. Ya, Alhamdulillah. Tanya Sofia, Ilham. Alright, jadi tahap 6 adalah tahap tertinggi. Ya. Dalam silibus tahun 3. Sebenarnya kalau PBD ni dia untuk semua sekolah menengah pun ada. Okey, alright. Okey, menarik cikgu. Saya sendiri pun belajar banyak benda hari ini tentang teknik-teknik dalam seni. Tapi cikgu, saya nak tanyalah cikgu. Yang hari ini kan lukisan di belakang saya di situ, semua ni cikgu bawa ya cikgu? Ya, saya bawa. Yang ini sebenarnya apa cikgu kalau cikgu boleh terangkan? Sebenarnya saya ni melukis juga. Saya ialah Timbalan Presiden Persatuan Pelukis Negeri Johor. Alright. Dan saya juga pengasas komuniti seni rupa Art Gang Malaysia. Jadi saya ada ramai kawan-kawan berkaitan dengan seni lah. Jadi yang ni karya saya. Saya cikgu, saya mengajar. Tapi saya memang macam mana ni, saya terlibat dalam bidang ni. Maksudnya di luar saya berpameran. Jadi kat sini cuma pelukis dia berlainan identiti. Dia kena ada identiti dia sendiri. Betul. Saya boleh melukis macam ni, tapi saya pilih nak buat macam tu sebagai karya saya yang berbezalah dengan pelukis-pelukis yang lain. Saya sebenarnya guna habuk kayu. Habuk kayu? Ya, habuk kayu. Okey. Habuk kayu tu saya proses dia jadi macam doh. Okey. Macam doh dan saya bentuk-bentuk lah. Dan dia jadi macam tu. Sebenarnya tak ada, memang 100% habuk kayu. Itu kemahiran saya lah. Itulah dia. Jadi kalau kita boleh lihat di sini pun, di belakang saya kalau anda boleh lihat di rumah, ini merupakan hasil Cikgu Azlan sendiri ya. Nama diberikan ni namanya apa cikgu? Okey, media tu saya namakan dia sebagai kayu liat. Kayu liat? Ya, ialah tanah liat, kayu liat. Sebab dia daripada habuk kayu kan.
Sebenarnya Menarik, karya cikgu. ni karya lama saya. Saya tak ada karya baru tapi saya ingat saya nak bawa tunjuk karya lama lah. Ya. Yang ni pernah dipamerkan di galeri seni di galeri Shah Alam. Okey. Galeri Shah Alam. Menarik, cikgu. Saya Ya, rasa ni first time saya terbuka. nampak benda macam ni, cikgu. Memang sangat menarik. Lepas ni kita nak sama-sama lah boleh tengok hasil karya cikgu Azlan. Kat mana, cikgu, kalau pelajar-pelajar kat luar nak tengok? Pertamanya saya kat rumah saya lah. Kat rumah cikgu lah. Tak boleh lah pergi rumah cikgu. Okey. Kalau macam cikgu saya ada post. ada Facebook, boleh tengok dekat Facebook saya, boleh tengok dekat IG saya, cari Anwar Azlan Ahmad dan boleh cari juga Art Gang. Art Gang. Ya, tu saya punya komuniti. Alright. tu saya Okey, cikgu, terima kasih banyak. Jadi sebelum kita akhiri, cikgu, mungkin cikgu ada pesanan terakhir ataupun nasihat kepada anak murid di luar sana tentang subjek pendidikan seni visual ni, cikgu. Persilakan. Okey, seni ni sebenarnya dia adalah melibatkan beberapa kemahiran. Pertama, psikomotor. Psikomotor. Ya, jadi selalulah gunting kertas supaya Ya. bila gunting mendapat gunting dengan betul. Tak adalah gunting tu bergigi-gigi. Kan? Ya, betul. Lepas tu selalulah menconteng. Sediakan buku conteng, buku lakaran. Janganlah koyak buku matematik. Ya, Pernah betul. buat? Pernah buat? Saya buat kalau salah buat jalan kerja lah. Bila koyak kan, okey, jadi nanti cikgu matematik marah sebab buku banyak kena koyak sebab Yelah dia melukis tu. kan. Jadi sediakan buku untuk melukis. Dan seni ni sebenarnya meniru. Jadi selalulah meniru. Lepas meniru, barulah ubah suai. Okey, itu cikgu. dia. Jadi Wani nak cakap terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami pada hari Terima ini. kasih, Wani. Dan Ya. sudi meluangkan masa serta memberi pelbagai input dan ilmu untuk adik-adik di luar sana yang akan mengambil dan menduduki subjek pendidikan seni visual ini. Dan semestinya lah kita nak ucapkan terima kasih Adik Ilham, Adik Sofia. Terima kasih tau. Join dari awal sampai habis. All the best. Semoga menjadi pelukis yang hebat. Okey? Okey. Alright. Jadi terima kasih adik, terima kasih cikgu. Okey, kepada anda di luar sana, Wani harap anda dapat ambil segala input yang diberikan dalam Mahir ini. Dan untuk episod akan datang, kita akan bersama dengan prasekolah pula untuk sama-sama kita tahu lebih mendalam untuk segmen warna. Tapi sebelum kita akhiri, Wani nak cakap terima kasih kerana sudi bersama dengan Wani dari mula sampai habis. Dan lepas ini kita nak tengoklah gambar-gambar cikgu bersama para pelajarnya yang pernah diambil lah sewaktu persekolahan sebelum ini, sebab kita tahu sekarang ini kita belajar lebih banyak online. Dan sebelum ini kita akan tengoklah gambar-gambar yang cikgu sediakan macam mana proses pembelajaran di sekolah. Okey? Jadi kita jumpa lagi dalam Mahir @Didik TV akan datang bersama saya, Wani Carey. Bye-bye. Assalamualaikum.